Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Dan saya harapkan agar kita semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria di samping dengan keluarga tercinta. Okey, baik, untuk pelajaran kita pada hari ini ialah kita akan belajar unit 6, pilih gaya hidup sihat. Sebelum itu, murid-murid boleh membuka buku teks pada halaman 36. Okey, baik, tajuk kita hari ini ialah melancong untuk sihat. Sebelum itu saya akan menerangkan standard kandungan kita pada hari ini ialah 2.3 membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Seterusnya, untuk standard pembelajaran 2.3.2 membaca karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Baik, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah membaca temu bual dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Seterusnya, kriteria kejayaan. Murid berjaya membaca temu bual dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. Okey, baik, murid-murid sekalian, kita lihat pada buku teks muka surat 36 tadi. Okey, kita baca sama-sama. Okey, melancong untuk sihat. Semasa sedang berehat di rumah, Encik Husin dan keluarganya menonton rancangan televisyen. Bagaimanakah melancong membantu kesihatan, Encik Azhar? Bagi saya, melancong dapat mengurangkan tekanan. Apabila saya melancong, saya dapat melihat tempat baharu sambil merehatkan minda. Saya juga dapat meluangkan masa berkualiti dengan keluarga. Oleh itu, kami berasa sangat gembira. Wah, banyak juga faedah melancong. Apakah pesanan Encik Azhar kepada penonton di luar sana? Pergilah bercuti bersama-sama dengan keluarga. Selain menikmati keindahan alam, kita juga dapat mencari ketenangan. Cara ini dapat menjadikan kita lebih sihat dan ceria. Okey, baiklah murid-murid. Okey, saya ringkaskan di sini. Okey, semasa Encik Husin dan keluarganya sedang menonton televisyen, mereka telah melihat atau menonton satu rancangan temu bual di mana seorang wartawan telah mewawancara seorang pelancong yang bernama Encik Azhar. Okey, baik. Di sini wartawan ini bertanya dengan Encik Azhar bagaimanakah dikatakan melancong dapat membantu kesihatan. Okey, Encik Azhar memberitahu bahawa apabila dia melancong, dia dapat mengurangkan tekanan mungkin sama tekanan kerja, tekanan di rumah, tekanan dan macam tekanan lagi lah yang dihadapi. Dan apabila dia melancong, dia dapat melihat tempat baru sambil merehatkan minda. Okay, bermaksud apabila Encik Azhar ni dapat melihat tempat yang baru, dia rasa seronok, dia rasa gembira. Okay, dia dapat ilmu yang baru. Okay, seterusnya Encik Azhar kata dia dapat meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga. Betul. Jadi selama ini mungkin Encik Azhar dia banyak bekerja, kurang berjumpa dengan isteri dia, dengan anaknya, keluarga dia. Jadi apabila dia bercuti, dia dapat meluangkan masa berkualiti, dia dapat melakukan aktiviti bersama-sama dengan keluarga dia. Seperti yang kita lalui pada saat ini, di mana tempoh PKP ini telah menjadikan kita bersama-sama di rumah dengan mak ayah, dengan kakak, dengan adik dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ni pada waktu kita bersekolah, mungkin ada masa-masa kita tak jumpa dengan ibu kita. Mungkin ibu kita kerja atau ayah kita kerja. Pada waktu malam saja kita berjumpa. Tetapi pada waktu ini, pada setiap masa kita bersama dengan keluarga kita. Jadi kita kena hargai waktu-waktu yang sangat berharga ini untuk kita buat aktiviti bersama-sama. Okey, seterusnya Encik Azhar mengatakan dia berasa sangat gembira apabila dapat melancong. Betul. Saya kena percaya bahawa murid-murid juga akan merasa gembira apabila dapat melancong. Tetapi janganlah melancong pada waktu sekarang. Tidak boleh. Kerana ini waktu PKP. Okey, setelah selesai segalanya, bolehlah kita mengajak ayah ataupun ibu pergi melancong untuk menghilangkan tekanan yang kita hadapi sekarang ni. Okay, seterusnya, wartawan ni bertanya lagi kepada Encik Azhar mengenai apakah pesanan yang Encik Azhar ingin sampaikan kepada penonton di luar sana. Okey, pesanan Encik Azhar, pergilah bercuti bersama-sama dengan keluarga. Ini saranan dia. Okey, selain menikmati keindahan alam, katanya, dia dapat mencari ketenangan. Dan cara ini menjadikan kita lebih sihat dan ceria. Betul. Apabila kita dalam keadaan berasa gembira, seronok, tenang hidup kita, kita akan lebih sihat berbanding kalau kita dalam keadaan yang marah, kita rasa tertekan, kita rasa geram dan sebagainya.
kita akan menyebabkan tekanan darah kita tinggi. Tekanan darah tinggi dan seterusnya mempengaruhi kesihatan kita. Okey, jadi kita mesti menjaga kesihatan, jangan biarkan kita dalam keadaan tak sihat. Okey. Okey, baiklah murid sekalian, kita lihat pula pada paparan ini. Inilah merupakan peta negara kita, negara Malaysia, dan beberapa gambar dan serta butiran mengenai lokasi yang ada di negara kita. Dan inilah merupakan sebahagian daripada lokasi yang dijadikan tumpuan oleh pelancong sama ada dalam dan luar negara. Okey, seperti Langkawi, Pulau Pinang, Kundasang Sabah, Pulau Dang Terengganu, Negeri Melaka, Pulau Tioman Pahang, Tanjung Piai Johor, Cameron Highland dan juga Kuala Lumpur. Dan saya kena percaya murid sekalian tahu lokasi ini. Okey, dan mungkin ada yang telah sampai, ada yang belum. Tak ada masalah. Jika ada kelapangan, kita bolehlah pergi ke tempat-tempat yang dinyatakan ini. Baiklah murid sekalian, seterusnya saya ingin berkongsi kepada anda pengalaman saya melancong, lebih kepada beriadah sebenarnya. Beriadah di kepulauan yang ada di daerah Mersing, Johor. Okey, sama-sama kita saksikan. Sibuk fokus ni. Okay, baiklah murid sekalian, kita telah tonton bingkisan video mengenai pengalaman saya melancong di kepulauan daerah Mersing. Baiklah murid-murid, sekarang ni kita perlu mengetahui perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita melancong. Okey, baik, kita mestilah merancang perjalanan pergi dan pulang. Okey, jadi yang pertama, kita mesti merancang destinasi pelancongan. Kita mesti tahu dahulu lokasi dan tujuan kita, ke mana kita nak pergi. Okey, seterusnya kita perlu tempahan awal. Tempahan awal ini merangkumi dari segi pengangkutan, segi ejen pelancongan, dari segi penginapan dan sebagainya. Bimbang kalau kita tidak menempah awal, kita tidak mempunyai kekosongan pada waktu yang kita pergi. Okay, contohnya kalau kita nak pergi pada waktu cuti persekolahan, dan sudah pastinya akan ramai orang yang melancong, dan jika kita tidak menempah awal, dia akan menyebabkan kita tidak dapat penginapan dan sebagainya. Okay, seterusnya kita mesti mengetahui jadual aktiviti. Jadi sebelum kita pergi, kita mesti merancang jadual aktiviti. Ke manakah lokasi yang kita nak pergi, apakah aktiviti yang akan kita lakukan. Jangan kita pergi dalam keadaan kita tanpa ada perancangan, kerana dia akan menyusahkan kita di kemudian hari. Selain daripada kita membazir masa, membazir wang dan sebagainya. Okay, seterusnya kita mestilah mengetahui barang keperluan. Apakah barang keperluan yang kita perlukan untuk kita pergi melancong. Sebagai contohnya, kalau kita dapat melancong ke tempat yang sejuk, contohnya kalau dekat bahagian Semenanjung Malaysia, kawasan Cameron Highland dan juga kawasan Kundasang Sabah. Okay? Jadi apabila kita melancong ke tempat yang sedemikian, kita mesti tahu kita perlu menyediakan pakaian untuk menahan kesejukan, baju sejuk dan sebagainya. Jadi kalau kita nak pergi tempat yang pulau sebagai yang saya pergi tadi, mestilah kita menyediakan pakaian sesuai, pakaian renang dan sebagainya. Okay, seterusnya yang paling penting sekali untuk kita rancang ialah duit belanja. Duit belanja ialah merupakan perkara yang sangat penting.
untuk kita melancong. Okay, kalau kita kekurangan duit belanja, mungkin dia akan mengganggu perjalanan kita untuk melancong. Okey, baiklah murid sekalian, kita dah tahu perkara yang kita perlu lakukan sebelum kita melancong, iaitu merancang perjalanan pergi dan pulang. Okey, seterusnya saya nak kongsikan kepada murid sekalian mengenai satu kisah seorang ni yang datang melancong ke negara kita. Okey, baik, kita sama-sama pada sekali ini. Okey, baik. Ini Ahmad. Ahmad seorang pelancong dari luar negara. Ahmad datang ke Malaysia untuk bercuti. Tadi Ahmad datang menaiki kapal terbang. Dan di sini Ahmad juga mengeluarkan kos untuk perjalanan dari negara asalnya ke Malaysia menaiki kapal terbang. Okey, seterusnya. Setibanya Ahmad di lapangan terbang, Ahmad menaiki kereta api laju menuju ke KL Sentral. Okey, baik, kalau kita lihat di sini, Ahmad juga mengeluarkan kos untuk menaiki kereta api tersebut. Okey, Ahmad menginap di sebuah hotel 5 bintang di Kuala Lumpur. Okey, ingat, bila kita menginap di hotel, kita juga perlu mengeluarkan kos. Okey. Ahmad makan di restoran yang berhampiran di tempat penginapannya. Nak makan pun mesti kena bayar, keluarkan kos. Okey, seterusnya, Ahmad membeli belah di pasaraya untuk dijadikan cenderahati. Nak beli barang cenderahati pun menggunakan duit. Akan mengeluarkan kos untuk Ahmad juga. Okey, seterusnya, Ahmad juga melawat ke tempat-tempat menarik di sekitar Kuala Lumpur. Okey, seperti mana kalau kita nak pergi melawat ke tempat-tempat yang menarik, kita perlu ada bayaran untuk masuk ke dalam tempat tersebut. Okey, Ahmad mengambil gambar dan memuat naik dalam laman sosialnya. Ramai kawannya tertarik untuk melancong ke sini. Setelah Ahmad mempromosikan tempat menarik yang dilawatinya, bilangan pelancong pun bertambah. Kesannya, pendapatan negara bertambah dan ekonomi negara kukuh. Apabila kita melancong, kita juga dapat menyumbang kepada ekonomi negara. Okay, apabila ekonomi negara stabil, rakyat akan mendapat manfaatnya, seperti apa yang kita tahu sekarang. Dan Malaysia juga merupakan salah satu negara tempat destinasi pelancongan yang bertaraf dunia. Okay? Kerana lokasi-lokasi yang ada di Malaysia, sebagai contohnya di kawasan Langkawi, ada satu kawasan dinamakan Geopark. Geopark itu merupakan diwartakan oleh UNESCO sebagai tapak warisan dunia. Jadi itu menjadikan pelancong akan datang untuk melihat kawasan tersebut. Okay, baiklah murid sekalian, kita dah melihat perbualan antara wartawan dengan Encik Azhar tadi, dan juga kita telah mengetahui perkara yang perlu kita lakukan untuk melancong, dan juga sedikit kisah Ahmad, seorang pelancong luar negara yang datang melancong ke negara kita dan kesannya kepada negara kita. Okey, jadi kita sama-sama untuk membuat sedikit latihan. Okey, untuk latihan ini kamu boleh menggunakan buku latihan apa saja yang kamu ada untuk membuatnya. Okey, jadi kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama, okey, soalan ni kita alihkan dahulu. Alright. Baik. Soalan pertama, apakah faedah yang didapati dengan melancong? Apakah faedah dia? Tadi kita dah lihat perbualan antara wartawan dan Encik Azhar tadi. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Faedah yang didapati dengan melancong ialah apa? Lihat tadi Ya, kat sini dalam buku tadi. Dapat mengurangkan tekanan dan apa? Dan dapat melihat tempat baharu serta dapat meluangkan
masa berkualiti dengan keluarga. Okey, baik. Selesai yang kedua. Jadi seterusnya soalan yang kedua. Okey, beri bantu kita tengok dulu. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum melancong? Kita datang tadi apa perkara yang perlu dilakukan sebelum melancong ialah okey, saya balik. Maafkan saya. Okey, perkara yang perlu dilakukan, salin semula soalan ini. Lakukan sebelum melancong ialah apa? Merancang perjalanan pergi dan pulang. Okey, kita mesti merancang perjalanan Jangan kita pergi sembarangan tanpa ada perancangan. Okey, yang seterusnya soalan yang ketiga, apa dia? Okey. Baik, pada pendapat kamu, mengapa pelancong penting bagi sesebuah negara? Kenapa pelancong penting bagi sebuah negara? Apakah kesan dia? Apakah sumbangan dia? Okey, baik tulis sama-sama. Pada pendapat saya, pada pendapat saya, pelancong, maafkan saya, tanda koma jangan lupa. Okey, pastikan huruf besar, huruf kecil Pada pendapat saya, pelancong penting bagi sesebuah negara kerana dapat menjana ekonomi negara. Okey, baik, seterusnya. Okey, alamak, tak cukup tak boleh Sabar, kita gerakkan dahulu. Gerakkan di atas sikit. Boleh tak? Okey, boleh. Okey, baik. Berdasarkan pengetahuan am kamu, senaraikan 3 lokasi pelancongan terdapat di negara kita. Okey, banyak kan? Kamu boleh tahu kan? Okey, kita teruskan. Okey. Okey, terus lokasi pelancongan yang terdapat di negara kita ialah apa dia? Contohnya Cameron Island, Kundasang dan Pulau Langkawi. Okey. Baik, ini adalah sebahagian saja. Okey. Jadi kamu boleh, jawapan lain pun boleh diterima asalkan jawapan ni ialah lokasi pelancongan yang ada di negara kita. Baiklah murid sekalian, okey, kita dah selesai latihan kita pada hari ini. Okey, jadi diharapkan murid-murid sekalian dapat sesuatu daripada apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu tajuk kita melancong untuk sihat. Baik, apa yang dapat kita rumuskan di sini ialah apabila kita melancong, kita dapat menjana ekonomi kepada negara, dan apabila negara kita ada kewangan dan ekonomi yang kukuh, kita sebagai rakyat akan mendapat manfaatnya. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi saya mohon maaf, ampun dan maaf ada kata terdapat sebarang kesilapan dan juga tutur bicara saya, dan diharapkan supaya murid semua dapat meneruskan pembelajaran walaupun dalam keadaan yang agak mencabar pada ketika ini. Jangan sesekali kita berputus asa dan jangan sesekali kita berasa kecewa
kita tak dapat keluar rumah dan sebagainya, melalui kehidupan seperti biasa. Tidak mengapa. Apa yang penting sekarang ni, inilah hikmah yang Allah berikan kepada kita, supaya kita dapat meluangkan masa bersama keluarga, dapat kita membantu mak ayah kita. Itulah antara sumber-sumber pahala yang boleh kita dapat selain daripada kita belajar. Dan ingatlah, apa yang kita lakukan, apa yang kita belajar, apa yang kita bantu pada ibu bapa kita, akan mendapat ganjarannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa mengaji, jangan lupa solat. Itulah pesan daripada saya. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.